So kamu tengok sekarang, ingat tak matlamat kita adalah kita nak dapatkan nilai theta. Tapi kalau dalam soalan trigo equation, nilai theta mesti lebih daripada 1 sebab kita bukan merujuk pada right angle triangle. Kalau soalan sebelum ni, dia right angle triangle memang ada 1 nilai je. Tapi soalan yang ini, dia mesti ada lebih daripada 1 nilai. So awak kena pegang tu dekat dalam awak punya otak. Okay, matlamat kita nak cari nilai theta. So soalan kita adalah find the value of theta. Dia bagi awak range. Ini range kita Range. Okay, range kita sampai 360 bermaksud kita punya nilai ni mesti ada 4 kuadran. Okay, that's why dia bagi range. Okay. First sekali, apabila kamu dapat soalan tangent theta 90.5, langkah pertama adalah, okay, step 1, kalau dalam buku dia tulis basic BA kan. Okay, BA ni sebenarnya adalah basic angle. Basic angle ni merujuk kepada nilai theta dalam right angle triangle kamu, iaitu nilai yang kurang daripada 90 darjah. So cara nak dapatkan basic angle adalah, langkah pertama, kita bawa dulu, sekejap saya dekatkan lagi, saya nak besarkan sikit tulisan saya. Okay, step 1, kita bawa tangent ke kanan. Yang ini saya rasa memang generally semua dah tahulah, iaitu kita inversekan, dia jadi tangent inverse 0.5. So tekan je lah calculator macam biasa. Shift tangent 0.5. Ambil 2 tempat perpuluhan, 26.57. Okay. Ada soalan tak untuk step 1? Ada? Tak ada. Alright. Step yang kedua, kita nak tentukan kuadran. Kat sinilah kegunaannya awak belajar kuadran tadi. That's why saya kata yang tadi tu belum buat apa-apa jawapan. Awak baru nak dapatkan pieces of the puzzle. Kamu buat bentuk, kenapa dia tebal sangat? Okay, kita buat kita punya kuadran. Ni ada kat dalam buku. Letakkan ASTC. Letakkan tambah. Okay. Sekarang baru kamu tengok kat dalam gambar dalam soalan kamu tengok soalan kamu soalan kamu adalah tangent positif. Ni kan 0.5 ni kan nilai positif. Jadi maknanya tangent plus kan. So tangent plus ada kat sini. Dan satu lagi tangent plus ialah di sini. Sebab yang ini adalah all. Maksudnya termasuk dengan tangent, cosine, semuanya plus kat sini. So kat sini kita punya, so kesimpulannya kita punya kuadran adalah dekat kuadran 1 dengan kuadran 3. Okay, lepas tu kamu nampak kat sini 26.57 kan? Bermakna sudut yang terbentuk di sini dan di sini adalah 26.57. Saya suka nak ingatkan bahawa sudut kamu mesti terbentuk di antara paksi X dan garisan sudut. Sebab ada student kadang dia macam ni. Dia dah buat sudut kat sini, dia pergi buat sudutnya kat sini. Ni salah Sudut mesti antara paksi X dan garisan sudut. Ini garisan sudut, yang ni kita punya angle. Yang ni garisan sudut, yang ni kita punya angle. Jangan buat dengan paksi Y. Okay. Okay. So, selepas kita dah tentukan kedudukan kita punya basic angle, langkah ketiga baru kita buat calculation of theta. Okay, macam mana kita nak buat calculation of theta? Okay, kat sinilah kegunaannya formula yang awak dah belajar tadi. Sekejap. Yang ini. Sekarang awak punya theta, saya padam yang ni. Padam balik. Sekarang awak punya theta kat sini kan 26.57. 26.57. So dekat kuadran 1, theta sama dengan alpha. Alpha ni basic angle lah. So maknanya theta sama dengan 26.57.
kat kuadran 3 pula, theta sama dengan 180 tambah alpha. Bermakna theta sama dengan 180 tambah 26.57. So nanti awak dapat 206.57. Okay. So saya buat balik semula pengiraannya di dalam example. Mana example tadi? Okay. So kat sini kita dah tahu nilai theta kita adalah 26.57 dan dia berada pada kuadran pertama dan juga kuadran ketiga. So awak boleh buat calculation untuk theta. Theta sama dengan kita dekat kuadran 1. So dekat kuadran 1 theta sama dengan ambil je terus nilai 26.57. Lepas tu dekat dalam kuadran yang ketiga formulanya adalah 180 tambah 26.57. So bermakna theta ialah 26.57. Yang ni salin balik. Yang ni awak kira nanti awak akan dapat 206.57 degree. Okay. Ada kat mana-mana nak saya terangkan balik? Puan, kalau kan pada kata tadi kalau dia dekat tangent bawah, yang kat bawah tu dia akan jadi positif kan? Kalau dia tak tangent so dia akan jadi negatif lah kan? Yes. Betul. Okay, faham. Ada soalan lain tak? Okay, kalau tak ada soalan lain, saya bagi contoh yang lain. Kita tengok contoh yang kedua. Saya akan bagi sebanyak mungkin contoh lah sebab saya rasa equation ni dia macam banyak sangat variation. Tapi kalau kamu dah faham konsep dengan step, sebenarnya dia soalan yang sangat membantu dan dia sangat senang. Seriously. Okay. Step 1, kita dapatkan basic angle. Basic angle ni, okay. Kalau kamu tengok perbezaan antara soalan yang atas ni dengan soalan sekarang adalah basic angle nilai yang atas ni kita punya ratio kita positif. Sekarang untuk soalan yang ini ratio kita negatif. So apa yang akan berlaku apabila ratio kamu negatif ialah untuk dapatkan basic angle, yang ni dengar betul-betul semua orang dengar betul-betul. Kalau tak dengar, kalau buka telinga betul-betul. Setiap kali kamu dah dapatkan basic angle, pastikan kamu buat cos ni akan jadi cos inverse lah ikut kamu punya ratio. Nilai yang kamu tekan dalam kalkulator mestilah nilai positifnya sahaja. Tak kisahlah soalan kamu tu negatif berapa sekalipun. Apabila dapatkan basic angle, pastikan nilai yang ditulis dan ditekan di kalkulator hanya nilai positifnya sahaja. Nampak? Yang ini ada negatif tapi bila saya tulis, saya akan tuliskan positif value sahaja. So, dia akan jadi shift cos 0.6428 equal 49.99. So, ini 50 degree lah. Bermakna my basic angle is 50 degree. Saya ulang balik. Apabila nak dapatkan basic angle, pastikan kamu hanya tuliskan nilai sahaja. Jangan ambil kira simbol negatifnya. Even awak punya soalan ada negatif. Simbol negatif dan positif adalah untuk tentukan kuadran. Bukan untuk dapatkan sudut. Okay, so kita dah pergi pada step 1. Kita masuk step yang kedua, iaitu untuk dapatkan kuadran. Saya buat kat sebelah sini lah Okay. Kuadran. Okay. Lukiskan kita punya kuadran. Tulis ASTC, A plus, S plus, T plus, C plus. Okay. Sekarang kamu tengok soalan kamu adalah cos negatif. Okay. Dekat all, C kita plus lah kan. Sebabnya dia semua SCT semua plus. Maknanya kalau kamu cos negatif, tak boleh dekat sini. Sebab kita punya C kat sini tambah. Satu lagi dekat sini, C tambah kan ni cos tolak. So kat sini pun C tak boleh. Bermakna tinggallah dua je tempat yang boleh, iaitu dekat sin plus dengan tangent plus.
Kenapa boleh? Sebab dekat kawasan ni selain daripada sin dan tangent, dia adalah negatif. Cos lah yang negatif dekat sini. Okay, so bila kamu dah tentukan dia punya quadrant, letakkan kita punya simbol sudut, letakkan kita punya degree. Okay, langkah ketiga kita buat pengiraan. Theta is equal to, okay, sekarang kita ada dua quadrant lah, dekat quadrant 2 dan dekat quadrant 3. Okay, kita tengok balik dekat dalam kita punya formula. Bila dekat dalam quadrant 2, saya tulis kat sini siap-siap lah. Okay, apabila kita dekat dalam quadrant 2, dia adalah 180 tolak alpha. Dekat dalam quadrant 3, 180 tambah alpha. Okay, bermakna apabila kamu nak dapatkan nilai theta, dekat kuadran 2, dia akan jadi 180 tolak theta kita 50. Alpha kita 50. Dekat kuadran 3, 180 tambah basic angle. So, you buat pengiraan lah macam biasa. 130 darjah, 230 darjah. Selesai. Yang ini awak kena hafal. Memang tak ada pilihan. Kalau yang ini awak boleh buat lukisan, yang ni awak kena hafal. Okey, dia tak diberi dalam final. Ada soalan tak untuk cara dapatkan theta? Puan, sebenarnya saya macam pening sikit kan yang nak tentukan sudut tu. Saya ingatkan yang contoh kan kita dah dapat basic angle dia 50. Kan dia positif. Saya ingatkan 50 tu letakkan dekat cos. Means letak dekat kuadran 4. Okey. Apabila kamu dah dapat basic angle dia macam ni. Kita punya soalan ni kan, kita ada, soalan kita kan kita ada nilai dengan kita ada simbol kan. So nilai ni 0.6428 ni adalah untuk dapatkan kita punya basic angle lah ataupun kita punya theta. Kita punya positif negatif ni akan tentukan kita punya kuadran. Okay, tak apa. Saya bagi awak contoh lagi. Mungkin lepas tengok 3-4 contoh korang akan mula faham kod. InsyaAllah. Dia sebenarnya tak susah pun. Okay. Saya tak nak buat contoh ini. Biasa ada banyak contoh kat sini. Sekejap. Sin 3 theta. Ni tak nak. Sekejap. Saya buat satu contoh kat bawah ni. Okay. Contohlah kita ada sin theta. Sin theta equals to negative 0.5. Lepas tu kita nak dapatkan nilai theta. So step 1 adalah kita dapatkan basic angle. As usual kita akan dapatkan basic angle dengan bawa sin ke kanan. So you have basic number 1. Basic angle equal sin inverse 0.5. Ini tekan calculator je macam biasa. Shift sin 0.5 30 degree. Okay, step yang kedua adalah untuk dapatkan kuadran. Okay, sekarang baru kita tengok kita punya simbol positif negatif. So kita lukiskan kita punya kuadran. A, S, T, C. Okay, kalau awak rasa tak confident, awak buat ujian lah. Okay, so sekarang kamu ada sin negatif. Kalau dekat sini, sin dia positif. Maknanya kita tak boleh pilih kuadran 1. Yang kat sini pula, sin dia positif. Tapi kita nak sin negatif. Tapi kat sini sin positif. So kat sini pun tak boleh guna. Macam ni sebab sekarang awak kena fikir terbalik sebab dia negatif.
Maksud dia? Saya Apa yang ingatkan tadi. Saya ingat tadi yang negatif ni, Miss dia akan jadi neutral, dia akan jadi positif. Miss yang 3 ingat yang 30 ni dia still jadi positif. Rupanya ni dah jadi negatif. Yang best saya tak berapa faham sangat apa yang faham, tapi adakah awak faham konsep nak pilih dia? Maksudnya macam kita tak akan positifkan dia. Kita memang akan pilih ikut sign positif negatif. Sebab tu tadi masa awal tu saya buat ujian yang kat setiap ni, saya tekan sign cos tangent dia. Nak tengok siapa yang positif, siapa yang negatif. Okay, maksudnya kalau misalnya dekat sini tangent dia positif kan. So bermakna selain daripada tangent, cos dengan sin kat sini adalah negatif. Kalau macam ni cos dia positif bermakna tangent dengan sin dia negatif. Okay, so kita nak sin negatif dalam soalan ni. Bermakna kat sini dengan kat sini sin dia adalah negatif. Okay. So bila kita dah tahu dekat kuadran 3 dan kuadran 4 sign dia negatif, so kita dah boleh buat calculation lah untuk kita punya soalan. So kat sini tadi 30 degree meaning untuk step yang ketiga pada kuadran 3 dan kuadran 4. So kuadran 3 formulanya adalah theta sama dengan 180 tambah alpha. Dekat kuadran 4, 360 tolak alpha. So, you akan dapat 210 darjah dan 330 darjah. So, ada 3 step je sebenarnya. Step 1, dapatkan basic angle. Step 2, tentukan kuadran. Dan step 3, awak buat pengiraan. Dia macam kalau awak tak pernah buat lagi langsung ataupun awak dah lama tinggalkan awak punya trigo equation, dia memang nampak macam berserabut sikit lah. Tapi kalau awak dah cuba buat latihan, insyaAllah okey kot. InsyaAllah. Okay, saya bagi kamu cuba buat sekejap. Cuba buat sekarang. Muka surat sekejap 116. Sekejap. Mana saya contoh ni? Segabut contoh ni. Oh puan. Maknanya tadi kan yang masa tadi dia ada bagi sebelum kita dapatkan dia yang puan buat tu, yang dia punya atas ni yang 0.5 tu kan negatif kan. Okey, lepas tu saya ingat kan puan cakap kalau kita nak tekan shift scene tu, calculator tu kan yang 0.5 tu kita jadikan positif. Miss saya ingat jawapan yang basic line yang 30 degree tu, saya ingat 30 darjah tu, saya ingatkan yang 30 darjah tu dia akan jadi positif. Miss dia tak akan jadi negatif. Saya faham. Okey, faham. Ingatkan itu yang saya cuba letakkan dekat yang contoh sin yang positif 30. Saya pilih, bukan 30 tu sin positif ke? Kenapa puan letak pilih dekat negatif? Itu yang saya pening tadi. Okey, saya dah faham apa yang awak tak faham. Okey, apabila kita nak dapatkan basic angle, kita memang akan jadikan dia positif. Tapi itu tak bermakna soalan akan bertukar menjadi positif. Soalan masih maintain negatif. Kerana negatif pada soalan tu bertujuan untuk tentukan kuadran. Lepas awak tentukan kuadran, barulah awak buat pengiraan dia dekat sini. Okey. Dia tergantung dekat yang awal depan tu lah. So kalau dia negatif tu, kalau itu pun dia punya degree dia pun akan negatif juga. Kalau positif atas tu, Miss bawah tu akan jadi positif juga. Betul. Awak punya negatif tu tujuannya nak dapatkan kuadran. Awak punya yang awak positifkan tu tujuannya hanya untuk dapat basic angle je. Lepas pada tu dah jangan tukar-tukar negatif positif lagi dah. Okey, puan. Thank you, puan. Alright. Cuba sekarang ni korang sekiranya kamu diberi soalan dalam bentuk reciprocal ratio, apa yang kamu perlu buat adalah langkah pertama kamu kena tukarkan reciprocal ni kepada ratio asas. Maksudnya cos sin tangent. So bila cosecant huruf ketiga adalah S, bermakna soalan ni adalah 1 per sin theta equals to negative 2. Step 1. Step 2, bawa 1 ke kanan. Sin theta equal negative 1 over 2. Okay, so from here,
kita dah dapat kita punya ratio asas yang kita nak gunalah. So inilah yang kita nak guna untuk jawab soalan kita. Okay, sebab dalam kita punya ratio kan cuma ada sin, cos dengan tangent je. Cosecant tak ada dalam ratio. That's why kita kena tukarkan dia kepada sin, cos dan tangent. So from here, kalau kamu tengok sebenarnya dia dah sama macam soalan yang ni lah. So the rest of the step sama macam soalan yang pertama ni tadi. Kamu kena dapatkan basic angle, kena tentukan quadrant dan kena tentukan dia punya nilai theta. Okay, sekejap. Tolak sikit. But I will still explain to you lah one by one. Alright. So from sebab yang ni dalam bentuk fraction. Okay, from here we will find the value of basic angle. Step 1, basic angle is sin inverse bracket. Mesti tulis nilai sahaja. Jangan tulis negatifnya. Korang akan dengar saya ulang yang sama banyak kali tapi bear with me. Sin inverse half is equal to, tapi apa 30 shift sin 0.5 30 degree. Step 2, determine the quadrant ASTC. So now we have S minus, meaning at quadrant 3 and quadrant 4. Okay, so step ketiga, kejap. Kita dekat kuadran 3 dan kuadran 4. Okay, bermakna theta is equal to, in quadrant 3, the formula is given by 180 plus basic angle. In quadrant 4, 360 minus basic angle. So kira lah macam biasa, you dapat 210 darjah dan 330 darjah. Okay, any question for the second type of example? Step 1, find the basic angle. So basic angle still maintain, gunakan inverse trigo. And then tekan calculator as usual. Tak ada perubahan. Shift tan 1.732 equal. 59.99 is 30 degree. 60 degree. Step 1. Step 2 masih lagi sama. Mendapatkan kita punya quadrant. ASTC. Plus. Okay, kalau kamu tengok sekarang soalan kamu adalah tangent dan nilai kat sini adalah positif. Jadi kalau tak ada negatif tu masih positif lah. Right, bermakna T yang tambah ada dekat sini dan dekat sini sebab kat sini semua tambah. So lukis siap-siap adalah praktis yang baik untuk awak terus tulis lah. Kat sini theta sama dengan basic angle. Kat sini theta sama dengan 180 tambah basic angle. Tuliskan formula dia supaya nanti bila awak nak kira kat sini ni dia tak ada masalah. InsyaAllah. Okay. So lepas kita dah tentukan quadrant, dah buat formula-formula ni. Okay. Step yang ketiga. Tengok betul-betul step yang ketiga. Step ketiga. Okay. Kalau pada awalnya kamu hanya perlu dapatkan 2 theta. Maksud dia macam ni. Theta. Okay, sorry, saya silap. Kalau soalan sebelum ni, kamu punya kat sini ni kita letak theta. Kenapa kita letak theta? Sebab kita punya cos ni cos theta. Okay. Tapi sekarang soalan kita adalah tangent 2 theta. So apa yang kita perlu tulis untuk dapatkan jawapan adalah 2 theta. Kenapa 2 theta? Sebab soalan kita 2 theta. 2 theta is equal to. Yang ini dia buat theta sebab kat sini cos theta. Okay. Any question untuk part yang tu? No. Tak ada? Alright. So sekarang tengok betul-betul. Saya naikkan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Theta yang pertama adalah theta yang ini. Basic angle ni.
Bermakna awak ambil terus nilai theta, tuliskan 60 degree. Ni dekat kuadran 1. Okey, lepas tu theta yang kedua adalah theta yang ini. 180 tambah basic angle. Ini dekat kuadran 3. Okey, tadi kan saya bagi tahu kita punya cycle tu ada 2 kali. Jadi bermakna ini adalah kuadran 1 dan kuadran 2 pada cycle 1. Kita ada cycle yang kedua. Bermakna pada cycle kedua kamu akan sekali lagi berjumpa dengan kuadran 1. Okey, kuadran 1 yang kedua adalah kuadran 1 kedua. Nilai pada kuadran 1 pada cycle kedua adalah 360. Oh sorry, bukan. Terbalik. 60 darjah. Dan mana dapat 60 darjah ni daripada ini. Kita tulis kat sini. Tapi kali ni sebab dia dah pusing sekali. Maknanya kita kena tambah dengan 360. Saya ulang balik. Yang ini cycle yang kedua. Cycle yang kedua ni kita akan ambil jawapan daripada sini. Dan kita tambahkan 360. Kalau jawapan kat sini 60, kita tambahlah 60 tambah 360. Okey. Kalau kamu nak tengok yang lebih jelas, kamu akan berjumpa sekali lagi dengan kuadran 3. So nilai kat kuadran 3 yang ini, kamu kena kira siap-siap ni. 180 tambah 60, kamu dapat 240 kan? Bermakna 240 ni akan ada di sini juga. 240 tambah 360. Okey. Sebelum saya kira, ada apa-apa nak tanya tak untuk barisan yang ini? Kat mana tak faham yang nak saya ulang balik? Faham. Kat mana tak faham yang nak saya ulang balik? Okey. Faham. Alright. Lepas, ni dah cycle pertama, ada 2 pengiraan. Cycle kedua ada 2 pengiraan. Nilai ini, jap, yang ni saya terangkan juga lah balik semula. Nilai ini, apa, saya ambil highlighter. Tak nak. Jap, kita tukar warna oranye. Kecil. Okay, nilai ini, apa sahaja dia jadi? Kita bawa pergi sini. Nilai tambah yang ini, kita akan bawa ke sini. Ini saya tunjuk dari mana asalnya lah nilai-nilai ni. Okay, lepas tu awak tambahkan macam biasa. Okay, so ini akan dapat 60 degree, 240 degree. Yang ni 420 degree. Yang ini 2, 3, 4, 5, 6, 600 degree. Okay, so dah dapat 2 theta. Tapi kita bukan nak 2 theta. Soalan nak theta. So apa yang awak perlu buat sekarang adalah, ini kan darab. Jadi bawa 2 ni ke kanan, dia jadi bahagi. So kena bahagi dengan 2. Okay, hasil daripada bahagi ni awak akan dapat 60 divided by 2, 30 degree, 120 degree, 210 degree, and 300 degree. Selesai. Okay, any question? Kalau Puan, kalau dia minta 3 theta, means dia akan jadi 6 sudut. Kalau 6 sudut, maknanya setiap yang ni, setiap degree yang bawah kita dapat ni kat theta tu sekarang ni, dia kena bahagi pada 3 lah. Ya, betul. Okay, Puan. Thank you, Puan. Alright. Any other question? Ada soalan lain? Puan, saya nak tanya. Okay. Memang kena, kalau nak ke C2 tu, semua kena 360 tambah. Tak ada nombor lain kan Puan? Sejam tak ada tambah 180, semua 360 kan? Ya, benar. Kalau dia jadi C3 pun sama ke 360 ataupun dia jadi 200 yang kalau dia C3, contoh ni contoh aja. Tak ada ruang kat tepi ni. Contohlah soalan kamu ni ada 3 cycle. Okay. Sebab ada yang tanya 3 cycle kan. Kat sini 3. Ni contoh je.
Lepas ni saya tukar balik. Maknanya kat sini akan ada C3. So awak akan ada another Q1 and Q3. So Q1 kat sini awak akan ambil nilai yang awak tambah kat sini. Awak dapat 420. Awak akan tambah 360. Lepas tu yang ni 600 tambah 360. Ataupun kalau awak nak ambil nilai yang ni tambah 720 pun tak ada masalah. Sin to theta equals 0.5327. So dalam soalan ni kita ada ratio sin. So the first step is to find basic angle. Sin inverse 0.5327. So you got 32.19. Okay, so awak dah dapat basic angle. Maknanya step kedua kena buat quadrant. ASTC plus. So soalan kita adalah sin positif. Bermakna dekat S plus dengan A plus. So kuadran 1 dengan kuadran 2. Kuadran 1 ambil terus nilai theta. Kuadran 2 ialah 180 tolak basic angle. Tulis dekat sini supaya nanti bila awak nak transferkan dalam bentuk calculation, senang awak nak refer. Okay, so from here kita buat calculation untuk final step. Step 3, so kamu ada 2 cycle, bermakna akan ada 4 jawapan lah. Alright, untuk theta, untuk soalan kamu ada 2 theta, bermakna 2 theta is equal to, so kita akan mula dengan kuadran 1. Kuadran 1 terus ambil nilai 32.19. And then kuadran 2, 180 minus basic angle 32.19. And then quadrant, lepas tu dekat cycle kejap. Quadrant 2. And then kita ada cycle yang kedua. So ulang balik quadrant 1. 32.19 plus 360 degree. Lepas tu kita ulang balik quadrant 2. Yang ni kira siap-siap. Sekejap. 180 minus answer. 147.81. Plus 360 degree. Ni tadi 147.81. Okay. 32.19. Yang ni tambahkan 32.19 plus 360. 392.19. Okay, yang ni pula 147. 147. Puan share sikit ke tak? Jap. Korang nampak whiteboard saya tak? Nampak. Share. Nampak. 7 kan saya share whiteboard kan 360. Okay, 507 pun awak ni janganlah bagi saya kecewa macam ni. Saya dah buat separuh dah. 507.81. 507.81 degree. Okay, so bila dah dapat 4 sudut macam ni, kita nak theta, maknanya setiap ni kena bahagi 2. Jawapan yang dia bagi sampel ni, dia bagi 1 tempat perpuluhan kan. Tapi nasihat saya buatlah 2 tempat perpuluhan. 32.19 divide by 2. 16.0, okay. 16.01. 0.5, patut ada bagi 1 sebab yang ni memang 1 je. 16.1. Astaghfirullahaladzim, saya rasa macam mencabar sangat nak menekan kalkulator sambil ada split screen dan sebagainya.
Okay, yang kedua 147.8 divide by 2. Kalkulator pun saya tak dapat. Oh, calculator tak nampak. Tak apalah, calculator tak nampak. Saya tak apa-apa kot. Okay, saya tak boleh assume. 147.81. 73.91. Okay, yang ini 196.1 and 507.81. 253.91. Okay, 253.91. Okay, so ini adalah cara nak dapatkan sekiranya awak ada dua cycle. Yang bawah ni sebabkan dia theta dan contoh yang pertama kita tadi theta pula tangent. Jadi kalau kamu dapat jawapan yang sama tu maksudnya betul lah jawapan kamu. Jadi kita nak pergi pada contoh yang seterusnya. Sekiranya kita punya theta tu ada per 2. Actually konsep dia sama je tapi saya nak tunjukkan apa yang akan berlaku pada jawapan kamu, jawapan akhir kamu. Okay. So this is our sin theta. Sin theta over 2 equals to 0. Tengok muka surat 111 balik semula. Kita tengok contoh yang seterusnya. Sin theta over 2 is 0.7071. Okay, kita nak dapatkan nilai theta. Langkah pertama adalah kita dapatkan basic angle. Dia akan ulang benda yang sama je. Kamu akan boring dengan saya cakap benda yang sama tapi dengar je lah. Sin inverse 0.7071. Ingat, jangan letak negatif dalam awak punya tekan calculator even though soalan ada negatif. Tapi soalan ni memang tak ada negatif lah. So shift sin 0.7071 ikut 45 degree. Okay, ASTC. Plus. Okay, soalan kita adalah sin positif, meaning dekat 1 dengan 2. So dekat 1, theta sama dengan basic angle. Dekat 2, 180 tolak basic angle. Okay, step 3. Nak buat pengiraan. So untuk buat calculation, kita akan tuliskan apa yang ada dekat dalam kita punya soalan lah. So dalam soalan kita ni adalah theta over 2. Okay, dekat basic angle kita, nilai theta kita adalah 45 darjah. So dekat kuadran 1, maknanya kita ambil terus jawapan 45 darjah. 45 degree. And then dekat kuadran yang kedua, in quadrant 2, our theta is 180 degree minus 45 degree. So quadrant 1 you got 45 degree, quadrant 2 you got 135 degree. Okay, sekarang kita nak theta, bermakna 2 ni kita perlu cross multiply naik atas lah. Bermakna awak akan dapat theta sama dengan 2 darab 45. Sebab ni bahagi, bawah naik atas jadi darab. 2 darab 135. Astaghfirullahaladzim. 2 times 135 degree. Okay, apa yang akan berlaku dia dapat 90 darjah dan 270 darjah. Right, so this one we find the basic angle. Cos inverse 0.4775. So we got, tulisan saya disaster, I'm sorry. Shift cos 0.4775. Apakah? Delete. 61.48 degree. Okay, lepas tu dapatkan ASTC. ASTC plus. So dalam soalan ni dia adalah cos
positif bermakna dekat 1 dan dekat 4. 1 theta equals to basic angle. Dekat 4 theta equal 360 minus basic angle. Okay, lepas tu kita dapatkan nilai theta. So dalam soalan kita adalah 1/3 theta, bermakna bila kamu tulis semula nak kira kena buat 1/3 theta. Saya nak buat theta per 3 terus. Theta over 3 equals to, okay, kat kuadran pertama kita tuliskan terus basic angle 61.48 degree. Dekat kuadran 4 360 minus 61.48. Okay, so bermakna nilai pertama adalah 61.48. Nilai yang kedua, tekan kalkulator, 360 minus, biasakan kalau dalam kalkulator kamu jangan tekan on, tekan AC. Dan kalau dah dapat jawapan biar je dulu sebab kita boleh terus tekan answer. 298.52. Okay, so kita nak nilai theta bermakna 3 ni akan didarabkan dengan, so theta is equal to 3 times 61.48 and 3 times 298.52. Kalkulator. Sekejap. Times 3. 895.8. Asal macam aneh. Bukan ini benar betul. 895.57. Okay, yang ini pula 3 darab 61.48. 184.44. Darjah. Ya, step 1 kita akan dapatkan basic angle. Cos ni akan jadi cos inverse 0.9848. And then tekan calculator, shift cos 0.9848 equal 10. 0.002 ni boleh buat 10, boleh buat 10 teruslah. 10 degree. Okay, so daripada sini kita akan dapatkan kita punya kuadran. Kadang-kadang ada student tanya, Miss yang nombor-nombor nak kena buat ke? Tak tulis pun tak apa. Tak tolak markah pun. Okay, so sekarang kita punya soalan adalah cos positif. So cos positif ada di kuadran 4 dan kuadran 1. Dekat kuadran 1, theta sama dengan basic angle. Dekat kuadran 4, theta sama dengan 360 minus basic angle. Okay, jadi kita buat pengiraan. So memandangkan sekarang soalan kita adalah theta minus 25 degree. Bermakna untuk mendapatkan theta kita kena buat theta minus 25 degree. Dia kita punya nilai kat sebelah kiri ni bergantung pada soalan kita lah. Kalau dia 2 theta, kita letak 2 theta. Okay. So from here kita akan letakkan kuadran yang kita ada. Kita ada kuadran 1 and kuadran 4. So kat atas ni kuadran 1, kuadran 4. Yang ni pun optional, tak nak tulis pun tak tolak markah. Tapi dia sebagai guidance untuk awak lah. Sekarang nak tulis apa, sekarang buat kuadran mana, macam tu. Okay, so quadrant 1, in quadrant 1 we have basic angle. So nilai basic angle kita adalah 10. In quadrant 4, 360 minus 10. So we have 10 degree and 350 degree. So sekarang kita nak nilai theta, bermakna tolak 25 ni kena dibawa ke kanan. So daripada tolak dia akan jadi tambah 25. So yang ini pun kena buat tambah 25 lah. Buat step ini pada kedua-dua nilai kuadran. So bila dah 25 dia akan jadi theta sahaja kat sebelah kiri. So jawapan akhir awak akan dapat 35 degree dan 375 degree.
kalau awak ada 2 sin theta dan juga sin 2 theta. Kalau 2 sin theta, awak akan dapat 2 jawapan. Sebab, seperti yang kita belajar sebelum ni lah, sebab cycle dia ada satu je. Maknanya awak akan ada 2 kuadran je. Kalau dia sin 2 theta, awak akan ada 4 jawapan sebab cycle dia 2 kali. Awak kena ingat yang tu tau. Maksudnya awak jangan tersilap antara 2 sin theta and sin 2 theta. So saya nak explain kat sini yang 2 sin theta sebab tadi sin 2 theta kita dah cuba buat sama-sama. Kalau dia duanya dekat depan. Okay. Sebenarnya kaedah dia senang je, dia tak susah pun. Awak cuma perlu, kalau macam ni kita punya step akan dimulakan dengan kita bawa 2 ni ke kanan. Kalau tadi terus dapatkan basic angle kan. Yang ni awak bawa 2 ke kanan, dia akan jadi sin theta equals 0.7443 over 2. Kalau you nak terus bahagikan pun boleh. Kalau you tak nak bahagikan dulu pun boleh. Kalau macam saya selalunya saya tak bahagikan. Sebabnya kalau kita potong tempat perpuluhan kita ada kebarangkalian akan dapat jawapan yang kurang tepat. So apa yang kita perlu buat sekarang adalah sebab matlamat kita adalah untuk jadikan kiri ni sin. Maknanya tak ada nombor, tak ada negatif ke tak ada apa kat depan ni. Kita jadikan dia sin je. So bila dia dah jadi sin macam ni, kita terus dapatkan basic angle. Maknanya dia akan jadi, terus buat step 1. Basic angle equal sin inverse. Terus dia tulis ni kat dalam kalkulator. Dalam sini 7443 per 2. Lepas tu nak buat apa? Tekan je kalkulator. On. Shift sin bracket, masukkan nilai dalam kalkulator 0.7443 over 2 close bracket 21.85 degree. And then the rest, step 2 dan 3 tu awak akan buat macam biasalah. Perbezaannya cuma pada step 1 kamu kena bahagikan dulu nilai yang dekat sebelah kanan ni dengan nombor kat depan ni. Ini beza antara soalan sin 2 theta and sin 2 sin theta. Kalau sin 2 theta, awak akan terus buat basic angle equal sin inverse, ambil nilai sahaja 0.7569 and dapatkan nilai jawapan dia untuk basic angle. Kalau yang ni awak kena bahagi dulu. Okay. Any question untuk soalan G dan H? No. Okay, kalau tak ada soalan,